Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله ورسوله. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah Ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin, dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya di dunia dan di akhirat. Yang kedua daripada pendahuluan, dan adapun faedahnya, yakni faedah ilmu tasawuf, maka menyampaikan ia ilmu tasawuf kepada mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, dan menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, pada kuliah lepas kita sudah masuk kepada pendahuluan untuk kita berkenalan dengan apa yang dikatakan ilmu tasawuf. Setengah orang, setengah pihak bila sebut ilmu tasawuf ni ilmu orang tua-tua ni. Orang tua-tua yang kena belajar ilmu tasawuf ni. Padahal ilmu tasawuf ni ilmu fardu ain. Walaupun memanglah berbagai pandangan tentang nama ilmu tasawuf ni. Ada yang mengatakan nama dia ilmu akhlak, ada yang mengatakan ini ilmu ihsan, ada yang mengatakan ilmu tazkiyatun nafs, penyucian diri. Tapi yang penting ilmu tasawuf ni adalah ilmu untuk kita dapat meneliti kelakuan dan perangai sifat hati itu sendiri, yang tak dapat dilakukan oleh ilmu-ilmu duniawi. Bukanlah soal hati itu kesihatan dia dari sudut yang zahir, tetapi kesihatan hati itu dari sudut maknawi, dari sudut batinnya, sifat-sifat yang ada dalam hati itu sendiri. Kerana sifat-sifat dalam hati ini dah yang akan mempengaruhi kehidupan kita, perangai kita, kelakuan kita, sikap kita, cara hidup kita dan seumpamanya. Maka faedah kita mengaji ilmu tasawuf ni adalah supaya matlamatnya
dalam ibadah itu sendiri, hati kita ni tak ada yang lain melainkan Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Maksudnya ilmu tasawuf ni intipatinya, ini yang disebut oleh para ulama, intipati ilmu tasawuf ni ialah ikhlas. Ikhlas tu sendiri tuan-tuan. Apa makna ikhlas? Ikhlas ni asal perkataannya khalasa, ni maknanya bersih. Bersih, murni, jernih, maknanya tak ada yang lain melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nak sebut ikhlas ni dalam beramal bukan senang. Nak dapat ikhlas dalam beramal ni tak semudah kita bercakap ikhlas ni. Orang kita mudah ni cakap ikhlas. Saya beri ni RM100 ikhlas ni ustaz. Macam kita tahu hati kita ikhlas ataupun tidak kan. Itu dari segi bahasa bolehlah. Namun hakikat ikhlas ni tuan-tuan ialah kita dalam ibadah kita hanya nampak Allah je. Tak ada tujuan-tujuan yang lain. Sebab itulah ikhlas ni ada dua jenis. Ikhlas ni ada dua jenis. Pertama, ikhlas dari sudut i'tiqad. Yang kedua, ikhlas di dalam beribadah. Bersih hati di dalam ibadah kerana Allah semata-mata. Ikhlas dalam i'tiqad ni tuan-tuan, ini yang disebut dalam surah Al-Ikhlas. Nama dia pun surah Al-Ikhlas. Kalau kita baca surah Al-Ikhlas ni tak ada pun perkataan ikhlas. Kalau kita baca surah Al-Ikhlas ni tak ada kaitan pun dengan beramal dengan hati yang ikhlas. Tapi dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Ta'ala itulah yang esa. Allahus samad, Allah tempat meminta. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dia tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada yang sebanding dengannya. Tuan-tuan, ayat tu, surah tu tak ada cerita ikhlas dalam beramal pun. Tapi kenapa dinamakan surah Al-Ikhlas? Ini yang saya sebut tadi, ikhlas dalam i'tiqad, ikhlas dalam menyembah Allah. Tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dialah Allah, dialah As-Samad, tempat manusia, tempat makhluk minta hajat-hajat mereka ditunaikan. Allah Ta'ala saja yang boleh memakbulkan doa manusia. Allah Ta'ala saja yang boleh terima amalan manusia. Allah Ta'ala sajalah yang boleh beri pahala amalan manusia. Allah Ta'ala lah saja yang di akhirat nanti akan balas amalan manusia. Allah Ta'ala lah juga di akhirat nanti akan memasukkan syurga manusia ni dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak ada anak dan dia tidak diperanakkan, dan tak ada satu pun yang sama dengan dia. Tuan-tuan, ini cerita akidah, cerita i'tiqad. Sebab itulah tauhid yang sebegini kalau tidak ada dalam hati kita, wal-iyaz billah, kufur, wal-iyaz billah. Kalaulah tauhid yang seperti ini tak menguasai akidah kita, boleh jadi kufur, boleh jadi musyrik, boleh jadi syirik, boleh jadi munafik, boleh jadi sesat, wal-iyaz billah. Ini ikhlas dari sudut i'tiqad. Sebab itulah kita sebut dalam syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Inilah dia ikhlas. Ikhlas dalam i'tiqad, bersih.
Dalam hati kita tak ada Tuhan lain, tak ada kuasa lain yang boleh memakbulkan doa kita. Dalam hati kita tak ada kuasa lain yang boleh kita minta pertolongan, minta hajat kita. Itu dia. Ini ikhlas dalam i'tiqad. Ikhlas yang kedua ialah ikhlas dalam ibadah, dalam amalan kita. Sebab itulah Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran Al-Karim, dan juga kita membaca dalam iftitah kita, doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah, sesungguhnya sembahyang aku, ibadat aku, hidup mati aku. Kita sebut tu, hidup mati ni lillah, kerana Allah, untuk Allah dan kerana Allah. Tak ada kerana yang lain. Hidup kita ni bukan kerana dunia. Hidup kita bukan untuk makan. Hidup kita bukan untuk hiburan. Hidup kita bukan untuk cari harta benda. Hidup kita, bahkan mati kita pun bukan untuk yang lain. Hidup mati kita kerana Allah. Kita sebut setiap hari, kita lafazkan setiap hari. Ini berarti hidup kita ni pertama memanglah kena jadi ibadah. Sebab manusia ni memang dicipta untuk beribadah. Yang kedua, ibadat kita ni, amalan kita ni mesti kerana Allah. Tidak ada yang lain. Kita sembahyang subuh pun usalli fardhu subhi rakaatain ma'muman lillahi ta'ala, untuk kita persembahkan pada Allah, semata-mata kerana Allah. Ini yang disebut dalam kitab ni, tujuan faedah kita mengaji ilmu tasawuf, nak kosongkan hati ni daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Sebab realitinya manusia sekarang, bukan manusia sekarang, sejak dulu manusia ni, hidup dia, ibadat dia banyak dikuasai, dipengaruhi oleh yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dia. Ibadat kerana manusia, ibadat kerana dunianya, ibadat kerana nafsu. Ada orang ibadat kerana nafsu kan. Nak sembahyang banyak-banyak, nak zikir banyak-banyak, nak zikir banyak-banyak. Dan bila nak zikir banyak-banyak, maka zikir pun cepat-cepat, sebab nak banyak-banyak dan cepat habis. Itu nafsu tuan-tuan. Zikir ni patutnya kita sebut, kita ingat Allah. Betapa ramai orang yang berzikir, lidah sebut, hati tak ingat Allah. Hati ingat kenduri tahlil kan, lidah sebut la ilaha illallah, hati fikir lama nahu pula imam ni, panjang nahu pula baca. Dia dah tunggu 50 kali, imam sambung 100 kali pula. Panjang nahu pula imam ni hari ni. Lagi tension, imam baca doa panjang. Cukuplah baca doa pendek imam dalam hati. Itu nafsu tuan-tuan. Zikir nak banyak-banyak, 10,000, 20,000, 100,000. Tapi tujuan duniawi. Tujuan duniawi. Zikir banyak-banyak nak murah rezeki. Zikir banyak-banyak nak dapat apa? Nak dapat untung banyak bisnes. Baca amalan, amalkan ayat Quran untuk dapat apa? Dapat murah rezeki. Untuk dapat bisnes apa? Bisnes berjaya. Bacalah ayat 1000 dinar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan kan. Nama pun 1000 dinar. Kalau saya letak 1,000,000 dinar. Apa 1000 apa main sekarang, tak main 1000 dah, juta. Itu semata-mata nak apa? Nak dunia.
Allah Ta'ala turunkan ayat Quran bukan itu tujuan dia. Tapi manusia itu yang diambil. 1000 dinar. Tanpa faham pun apa makna ayat tu. Ayat tu apa makna? Apa pengajaran yang boleh diambil? Apa pegangan akidah yang boleh dipegang dalam ayat tu? Tak belajar pun. Beramal sebab apa? Nak untung bisnes. Semayang sunat duha. Semayang duha ni kalau siapa buat, murah rezeki. Kita pun kejar lah semayang duha. Sebab nak murah rezeki. Tuan-tuan, ini semua ibadat-ibadat yang akhirnya dalam hati kita ni kosong daripada Allah. Bukan makin dekat dengan Allah. Bukan salah ibadat tu, salah kita lah. Manusia yang salah. Dalam hati itu tak betul akidahnya, tak betul niatnya. Beribadah kerana dunia, beribadah kerana manusia. Lagi banyak ibadat, dia berasa manusia akan sokong dia. Manusia akan apa? Dia akan jadi, dia berpengaruh terhadap manusia sebab dengan ibadat dia tu. Kerana ibadat, apa nama ni? Dia nak dunia dia. Ini semua tuan-tuan yang merosakkan hati di dalam ibadah. Ya, inilah sebab apa tuan-tuan, puncanya apa? Bila kita tak meneliti hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala, bila seorang hamba tu beribadah, dia akan tengok, dia akan pandang hati hamba tu. Ibadah dia tu kerana dia ke ataupun kerana yang lain. Sebab hati manusia ni yang boleh pandang, yang boleh tengok hanya Allah je. Malaikat pun tak tahu. Malaikat pun tak tahu kita ni ikhlas ke tak ikhlas. Malaikat tengok zahir kita je. Tengok kita sembahyang subuh ke tak sembahyang subuh. Dia tengok bacaan kita. Bacaan kita betul tak betul. Tapi malaikat tak tahu hati kita, tuan-tuan. Yang tahu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh kerana itulah ngaji ilmu tasawuf ni sebab apa? Sebab kita nak tengok Allah Ta'ala dengan hati kita dalam ibadah kita. Bukan tengok dengan mata kepala, tengok dengan mata hati. Mata hati inilah yang akan mensabitkan, menetapkan, menjazamkan, memutuskan dalam hati kita Allah Ta'ala ni wujud. Allah Ta'ala ni dah yang kita sembah. Bukan mata kepala kita. Bukan mata kepala kita. Mata kepala kita ni tak nampak Allah Ta'ala. Tapi mata hati inilah yang akan nampak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ihsan. Sebagai ihsan. Ihsan ni tuan-tuan, kata Nabi, an ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu sembah Allah, kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Tu. Melihat, macam mana melihat? Dengan mata hati lah. Merasai wujud Allah Ta'ala. Kita semayang ni, kita sujud, kita rokok, sujud, sembah Allah. Bukannya kiblat hati kita pada manusia. Bukan nak dapatkan pujian manusia, tapi kita nak dapat Allah Ta'ala. Itu yang namanya ikhlas. Itu nama hati itu kosong daripada yang lain. Hanya Allah Ta'ala yang ada dalam hati kita. Sebab semayang ni pun Allah Ta'ala sendiri sebut, aqimis salat li zikri. Dirikanlah semayang untuk ingat aku. Kena ingat aku. Ingat Allah Ta'ala, tuan-tuan. Maknanya selama mana kita semayang ni hati kita tak ingat Allah, maka wajib kita bermujahadah lagi, tuan-tuan. Wajib kita bersihkan hati kita ni daripada yang lain daripada Allah. Wajib kita bersihkan hati kita daripada manusia yang selalu masuk dalam hati kita. Cakap-cakap manusia, rupa manusia masuk dalam hati kita tengah semayang. Wajib kita bersihkan hati kita daripada dunia kita yang masuk bertubi-tubi masuk dalam hati kita tengah semayang. Lepas satu, lepas satu gambaran dalam hati kita.
Wajib kita bersihkan hati kita daripada segala dosa, segala nafsu, keinginan. Nafsu ni tuan-tuan, basically dia punya basic dia tak ada masalah, benda-benda harus dia makan benda harus. Itu nafsu nak minum, itu benda harus. Sehari sampai 10 cawan teh tarik kan, itu benda harus asalnya. Tapi benda harus ni yang dikendaki oleh nafsu kita, yang diingini oleh nafsu melihat, nafsu mendengar, nafsu bercakap. Bila dia cenderung kepada syahwat, ini yang rosak ni. Nafsu manusia ni tuan-tuan, yang kawal ialah hati kita. Nafsu ni dia punya tempat landing je kat hati manusia, kat bahagian luar tu. Ma fis sudur disebut dalam Quran sebagai ma fis sudur, bahagian luar hati tu kan. Kat situlah letaknya center nafsu ni. Nak tengok, nak dengar, nak cakap, nak pergi mana, itu nak tu. Tapi yang boleh kontrol nafsu ni hati kita. Sebab itulah Allah Ta'ala masukkan hidayah dalam hati manusia. Iman tu letak dalam hati, qalbun, supaya apa? Hati ni akan kawal nafsu. Dengan petunjuk daripada Allah, dengan cahaya hidayah daripada Allah, hati tu yang akan kontrol nafsu. Nafsu nak makan, okey, tapi jangan berlebih-lebihan. Nafsu nak cari harta, okey, tapi jangan sampai membazir. Nak cari harta jangan sampai cari benda haram. Itu hati kontrol tuan-tuan. Tapi kalaulah hati itu rosak, hati itu kotor, hati itu lemah, hati tak sihat, hati itu sakit, maka nafsu ni dia akan lebih cenderung pada syahwat. Syahwat ni yang bahaya ni. Syahwat ni yang jadi tegar. Syahwat ni yang jadi ekstrim. Kalau makan tu makan dah tak peduli halal dan haram, itu syahwat tuan-tuan. Kalau nak cari harta, at-takasur dalam Quran menyebut sampai tak ingat dunia tak ingat, akhirat lagi tak ingat. Itu syahwat tuan-tuan. Masa tu dah tak peduli halal haram dan sebagainya, dan akhirnya ini yang disembah oleh manusia. Manusia menyembah nafsunya, manusia menyembah syahwat dia. Apa maksudnya? Manusia lebih patuh pada nafsu dan syahwat daripada patuh pada Allah Ta'ala lagi. Itu jadi Tuhan lah tu. Tuhan dalam diri manusia. Wal'iyadzubillah. Sebab itulah penyakit syahwat yang paling bahaya, apabila manusia itu melihat dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Ini yang berlaku pada Fir'aun, Namrud dan seumpamanya. Bila mana dia merasakan dialah Tuhan, itu syahwat itu. Sebab itulah benda-benda ni tuan-tuan kena belajar. Kita tak nampak hati kita, melainkan dengan suruhan ilmu. Kita tak nampak apa isi dalam hati kita. Isi perut kita ni boleh cek lagi, kan? Isi perut boleh cek lagi, tak apa. Isi hati ni tak tahu. Kita tak tahu, melainkan dengan suruhan ilmu. Suruhan ilmu itu sendiri. Dan bukan sekadar mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah, kena hias, menghiasi dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Hati kita sentiasa memandang Allah. Itu yang disebut tadi, anta'budallah ka'annaka tarah. Sembah Allah macam kita lihat Allah. Memang tak dapat lihat zat Allah, tapi kita dapat melihat jelmaan keagungan dan keesaan Allah Ta'ala yang ada pada ayat-ayat Allah. Sama ada ayat dalam Al-Quran ataupun ayat yang ada di langit dan di bumi. Perkataan ayat ni tuan-tuan, dalam bahasa Melayu ni, mungkin ayat ni dia tak kena dengan perkataan ayat dalam bahasa Arab. Ayat dalam bahasa Melayu berarti sentence. Betul tak? Saya tak kerti cakap orang putih. Sentence, itu ayat.
Orang Melayu cakap ayat. Tapi dalam bahasa Arab, ayat ni, perkataan ayat tu bukan makna sentence. Sentence kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai jumlah. Itu kalau orang mengaji bahasa Arab lah. Dalam bahasa Arab, sentence tu maknanya jumlah dalam bahasa Arab. Habis ayat ni apa makna? Ayat ni maknanya tanda-tanda, tuan-tuan. Tanda-tanda kebesaran Allah. Ada ayat yang dibaca dalam Al-Quran, itu ayat makru'ah namanya, ayat yang dibaca dalam Al-Quran. Ada satu lagi ayat namanya ayat manzurah, ayat yang dapat dilihat di langit dan di bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan juga pada perubahan siang dan malam ada ayat, la ayatin, benar-benar menjadi ayat, yakni ayat kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran keagungan Allah, li ulil albab, bagi orang yang ada akal yang sempurna, akal yang sihat. Itu ayat tu. Maka oleh kerana itulah hati yang kenal Allah, hati yang merasai wujud Allah, adanya Allah Ta'ala ni dengan segala sifat-sifat yang sempurna ni, maka hati ini akan sentiasa memandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni memandang keesaan keagungan Allah Ta'ala, sehingga menimbulkan dua perkara, tuan-tuan. Yang pertama, menimbulkan perasaan khasyah, takut gerun pada Allah Ta'ala. Kat mana-mana pun dia pergi, dia nampak tanda-tanda kebesaran Allah, maka hati dia sentiasa gerun takut pada Allah. Tak berani nak buat dosa, tak berani nak buat maksiat. Bukan sekadar buat, nak cakap maksiat pun tak berani. Nak cakap maksiat, apa cakap maksiat? Mengumpat tu maksiat lah. Orang kita Melayu ni, bila sebut maksiat, diingatkan pergi apa? Orang Melaka dulu-dulu kata menyawa kan. Menyawa. Orang muda-muda tahu tak menyawa ni? Menyawa ni kalau orang Johor kata berendut lah. Ada orang Johor berendut. Bahasa orang moden ni apa? Saya pun tak tahu bahasa moden ni. Berendut ni apa? Berkapal lah, bahasa kapal. Orang moden kata kapal. Orang Melayu anggap maksiat itu je. Bila berkapal, itu maksiat. Bila bersekedudukan, itu maksiat. Maksiat ni, apa makna maksiat, tuan-tuan? Maksiat ni, apa yang Allah Ta'ala larang, sama ada perbuatan ke, perkataan ke, sama ada pegangan ke, Allah larang perkara tu, tiba-tiba kita buat, itu maksiat lah. Itu maksiat. Mengumpat maksiat, bohong maksiat, rasuah maksiat, semua maksiat. Tapi orang kita kata maksiat tu cuma berendut je. Dah lama tak dengar kata berendut ni. Dah lama duduk Melaka, kita orang Johor duduk Melaka, orang Melaka mana sebut berendut. Tu je. Sebab itulah orang yang takut pada Allah, dia takkan buat maksiat, tak berani nak buat maksiat, tak berani nak bercakap maksiat. Tapi kita duduk kedai kopi, mengumpat ni 24 jam. Kedai mamak lagi 24 jam, kedai mamak 24 jam mengumpat orang. Ada kedai mamak yang, ada tak kedai mamak dekat-dekat ni yang bila masuk kan cerita akhirat, cerita alam kubur, cerita ikhlas. Ada tak? Kalau ada, beritahu saya nak pergi kedai mamak. Nak mengaji duduk situ. Tambah iman duduk situ. Tapi yang berlaku tidak begitu, tuan-tuan. Kita tak nak mengumpat, tapi dengar orang mengumpat, Allah pasang telinga kita. Sebab apa? Hati kita tak rasa takut. Kenapa tak rasa takut? Tak rasa, kita tak merasai kehadiran Allah, tak merasai
keberadaan Allah, tak merasai wujud Allah. Kita mengaji sifat 20, wujud, qidam, baqa, tapi benda tu tak melekat ke hati kita. Punca daripada apa ni lah? Kita tak hiaskan hati itu memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illam takun tara fa innahu yara. Allah, Nabi sambung lagi, kalaulah engkau tak dapat melihat Allah, memanglah tak dapat tengok dengan mata kepala, tapi kena rasa Allah sentiasa melihat kamu. Allah sentiasa melihat kamu, makna kita sentiasa merasai pengawasan Allah pada kita. Kita tahu Allah Ta'ala ni alim, maha mengetahui. Kita tak tahu Allah Ta'ala ni khabir, pengetahuan Allah ni halus, detail, spesifik. Sampai dalam perut kita, dalam hati kita pun Allah Ta'ala tahu. Tak ada benda yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Kita tahu semua ni tuan-tuan. Tapi hati kita tak rasa pun Allah sentiasa mengawasi kita. Tak cukup lagi, Allah Ta'ala hantar pegawai dia, pegawai yang apa? Pegawai yang taat, setia, malaikat yang jaga kiri kanan untuk mencatat amalan. Bahkan diwajibkan kita percaya ada malaikat rukun iman pula. Itu pun kita tak rasa juga kehadiran malaikat yang mencatat amalan-amalan kita. Masih berani lagi buat maksiat, masih berani cakap maksiat, masih 24 jam dengan maksiat lagi. Itu teruk hati kita ni. Sebab itulah wajib mengaji ilmu tasawuf. Supaya apa? Nak pancarkan sikit cahaya tu. Cahaya, suruhan cahaya ilmu, supaya kita ni sedau diri sikit. Yang nama sedau diri ni tuan-tuan, dia bukan dekat hidung, dia bukan kat mata, dia bukan kat telinga, dia bukan kat kaki, dia kat hati satu. Kat hati tu yang kena sedar diri. Habis. Sebab itulah hati ni makanan dia apa tuan-tuan? Ilmu dengan ma'rifah. Ilmu, suluhan ilmu, dan ma'rifah, yakni kenal hati kita pada Allah. Selagi kita tak dapat benda tu tuan-tuan, hati kita ni tak cukup makan. Baik, yang ketiga daripada pendahuluan dan ada pun hantarannya. Apa makna hantaran ni? Maknanya hantaran, bukan hantaran ni bukan hantaran nak kahwin ni. Dan ada pun hantarannya, maknanya kita nak hantar ilmu ni ke mana? Dia punya target dia. Kat sasaran kat mana kita nak tembak hati ni. Nak tembak hati ni, tembak ilmu ni. Maka iaitu hati manusia daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya kepada hati. Maknanya bukannya hati kita dari sudut kesihatan fizikal. Hati kita ni ada sakit apa? Hepatitis B ke, ada sakit, bukan itu. Itu kerja doktor lah. Itu ada pakar-pakarnya. Ini ialah ilmu untuk kita suluh hati kita dari sudut kelakuan dan perangai hati itu sendiri. Kerana perangai dan kelakuan hati itulah yang akan mencorakkan hidup kita. Nabi SAW menyebut, inna fil jasadi mudghatan, dalam diri manusia ni, jasad manusia ni ada seketul daging. Iza salahal jasadu kulluh, bila baik maka baiklah jasad keseluruhannya. Wa iza fasadal jasadu kulluh, bila rosak maka rosaklah jasad semua sekali. Ala wahyal qalb, ingatlah ianya itu ialah hati. Hati inilah yang akan kontrol seluruh kelakuan perangai manusia itu sendiri. Sebab itulah hati kena baik kan. Orang Melaka dulu kata hati kena baik kata. Sebab apa? Hati kalau baik, perangai pun baik. Orang Melaka, betul, orang Melaka hati memang baik kan. Orang Melaka hati memang baik.
tapi mulut memang power. Yang tu tak dapat nak nolong. Dia jumpa kawan dia bukan sebakul, 5 bakul dia sumpah dulu kan. 5 bakul. Baru tanya, apa khabar kau? Lama tak jumpa. Mula-mula tu dia sumpah dulu, dia maki dulu 5 bakul. Tapi itulah kata orang Melaka, falsafah orang Melaka kan. 5 bakul kena sumpah pun relax lagi. Relax lagi, tak kecil hati pun. Orang Johor baru sebakul dah kecil hati dah. Orang Johor ni lembut-lembut. Tak percaya tengok saya dah. Jadi maknanya tuan-tuan, sebab itulah kita kena tahu hati kita. Hati ni tuan-tuan, kalau kita tak suluh, hati ni kalau kita tak beri makan dia, hati ni kalau kita biarkan, dia akan sakit. Sakit tuan-tuan. Apa tanda dia sakit? Bila sakit maknanya banyak penyakit. Macam kita lah. Nampak steady je. Nampak steady kan. Tapi bila cek kecil manisnya, bila cek darah tingginya, bila cek jantung sumbat sana sumbat sini, nampak steady je kan. Nampak ke kedai mamak lepas segelas apa nama ni, teh tarik kan, steady je. Rupanya kecil manis. 10 orang duduk keliling tu semua minum teh tarik. Rupanya semua kecil manis. Dia tak minum teh tarik bila jumpa doktor je. Bila nak jumpa doktor besok, masa tu lah malam tu potong bendi lah, rendam bendi lah, sebab nak cek dengan doktor. Bagusnya ada 5 je, 6 je. Lepas tu teh tarik balik. Jumpa doktor 3 bulan sekali kan. 3 bulan sekali lah minum air bendi tu kan. Tuan-tuan, yang nama sakit ni macam mana pun memang tak sihat lah. Tu je. Kita ni berlakon macam mana pun depan doktor, sakit kita tu tetap sakit. Maka begitulah dengan hati kita. Bila hati ni tak sihat, sakit, maka dia banyak penyakit. Penyakit ni tuan-tuan ada 2, datang dari dua tempat. Pertama namanya syubhat. Syubhat. Ini syubhat yang ada dalam hati, di dalam akidah manusia. Kerana syubhat dalam manusia sesat contohnya. Manusia sesat ni sebab syubhat. Kerana syubhat dalam manusia jadi kufur. Kerana syubhat dalam manusia mensyirikkan Allah. Kerana syubhat dalam manusia jadi munafik. Luar Islam, dalam hati kafir. Wallahiyazubillah. Dah banyak lagi penyakit syubhat. Ini yang melibatkan akidah, yang melibatkan i'tiqad. Kalau tak dikawal, tak dijaga sepadan-sepadannya, boleh keluar daripada agama. Wallahiyazubillah. Contohnya syirik. Syirik ni ada syirik akbar namanya. Kalau buat, keluar agama. Ada juga syirik asghar, syirik yang kecil, yang tak mengeluarkan seorang tu pada agama. Tapi bab syubhat ni, itu yang mengeluarkan daripada agama. Wallahiyazubillah. Kena jaga. Yang kedua, penyakit ni tuan-tuan, dalam hati manusia datang daripada syahwat. Ini yang kita bincang tadi. Penyakit syahwat ni dia berpunca daripada apa? Daripada nafsu lah. Keinginan nafsu, yang bila mana dikuasai oleh syahwat, maka kita jadi tegar, kita jadi ekstrim. Maka timbullah berbagai-bagai penyakit. Sebab contohnya penyakit dalam hati manusia ni ialah gemar pada makan. Ini akan dibahaskan dalam kitab kita ni. Hati tu loba pada makan, sampai tak peduli dah makan yang halal dan haram contohnya. Bila makan tak peduli halal dan haram, masuk makanan dalam perut,
kerana dia lobanya orang tu nak makan. Bila makanan yang haram masuk dalam perut tuan-tuan, doa pun Allah Ta'ala tak makbul tuan-tuan. Doa lah Allah Ta'ala tak makbul kalau dalam perut banyak makanan haram ataupun makanan yang sumbernya haram. Makan halal, kambing golek, sembelih, tapi sumber kambing golek itu haram contohnya, haram juga. Itu dia. Jadi penyakit syahwat ni dia akan menumbuhkan lagi penyakit yang lain. Penyakit syahwat dia akan menumbuhkan lagi penyakit lain sampailah hati itu, maknanya hati yang berpenyakit, hati yang rosak, bimbang-bimbang hati itu jadi busuk, bimbang-bimbang hati itu mati. Wal'iyazbillah. Hati yang mati ni hati yang dah tak nampak kebenaran. Ini bahaya tuan-tuan. Wal'iyazbillah. Jadi oleh kerana itulah kita wajib belajar ilmu tasawuf supaya kita jadikan hati ni sebagai tempat untuk kita, orang kata, gasak dengan ilmu tasawuf ni. Kita kena gasak dia, kita kena cuci dia, kita kena bersihkan dia, kita kena rawat dia. Barulah hati tu akan jadi bersih, jadi sejahtera, jadi sihat. Ini yang disebut dalam Al-Quranul Karim, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat, hari yang tak ada lagi faedah harta dan anak-anak, illa melainkan man atallaha, orang yang datang bertemu Allah, biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Apa makna biqalbin salim? Apa makna hati yang sejahtera? Hati yang sihatlah. Hati yang sehat daripada penyakit-penyakit syubhat tadi. Tak ada syirik, tak ada kufur, tak ada kejahilan, tak ada nifak. Hati yang bersih, hati yang sehat daripada penyakit syahwat, tak ada riak, tak ada ujub, tak ada takabur dan macam-macam lagi. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW ada menyebut orang yang dalam hati orang yang dalam hatinya ada sifat takabur tak masuk syurga tuan-tuan. Ini benda serius ni, benda berat ni. Orang yang tak dalam hatinya ada sifat takabur tak masuk syurga, melainkan dia bertaubat, melainkan dia benar-benar sungguh menyesal, benar-benar bersihkan hati daripada sifat takabur tu. Jadi orang yang merendah diri, jadi orang yang rendah hati daripada Allah, merendah diri pada manusia. Tak pandang orang buruk lagi dah. Orang begini kalau mati setelah bertaubat, ada harapan lagi masuk syurga tuan-tuan. Sebab itulah bab hati ni jangan pandang benda mudah. Tapi inilah yang dipandang mudah oleh manusia. Ini yang dipandang mudah oleh manusia. Orang lebih sibuk berbelanja besar, kan? Beribu ringgit nak apa? Nak apa tu? Mat muka ni, facing apa? Saya pun tak tahulah. Nak jaga muka. Biar licin licau kan. Biar meralit, kata orang Kedah, meralit. Meralit ni apa? Berkilat. Kan? Itu dia. Sanggup macam-macam ditampal kat muka tu. Punya nak bersihkan muka, tapi sikit pun dia tak belajar nak bersihkan hati dia. Dia tak kisah pun hati dia busuk, dia tak kisah pun hati dia sakit, dia tak kisah pun hati dia mati. Wal'iyazbillah. Sebab itulah tuan-tuan, ramai orang yang mati dalam keadaan hati penuh dengan sifat syubhat dan sifat syahwat ni, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wal'iyazbillah. Mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati yang buruk tuan-tuan. Wal'iyazbillah. Dan adapun hukumnya, hukum belajar ilmu tasawuf ni, maka fardu ain atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur, yang akil lagi baligh,
Aqil maknanya berakal, sempurna akal. Baligh yang sampai umur. Yang lelaki umur 9 tahun dah boleh keluar mani. Kalau sampai umur 15 tahun Qamariah tak keluar-keluar juga yang mani, maka dah baligh lah dia. Yang perempuan umur 9 tahun Qamariah dah boleh haid. Menjelang umur 15 tak keluar-keluar haid, maka dah jadi baligh sampai umur. Maka wajiblah belajar ilmu fardu ain. Dan termasuk ilmu fardu ain tu ialah ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu tazkiyatun nafs, ilmu ihsan. Sebutlah nama apa pun ilmu dia. Poin dia supaya menyuluh hati, jangan sampai hati tu bertumpuk-tumpuk dengan penyakit-penyakit syubhat ataupun penyakit syahwat tadi. Dan ada pun tempat ambilannya. Kat mana sumber ambilan ilmu tasawuf ni? Adakah dia ni ciptaan manusia kah? Adakah dia ni hanya pandangan-pandangan manusia? Maka pengarang kitab menjawab, dan ada pun tempat ambilannya, maka daripada Quran yang mulia dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suratul Kahfi, hujung ayat tu, hujung surah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Siapa yang adalah dia mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, yakni pertemuan yang baik di akhirat nanti, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh dan jangan menyekutukan dengan ibadahnya terhadap Allah kepada yang lain daripada Allah. Tuan-tuan, inilah antara sumbernya. Ibadat kena ikhlas. Ibadat tak boleh menyekutukan Allah, baik secara i'tikad maupun secara amalan, cara ibadah. Ini sumber bahawa hakikat ilmu tasawuf ialah ikhlas. Itu dia. Begitulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya sebut tadi. Nabi menyebut al-ihsan, yang dikatakan ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini hadis muttafaqun alaih. Engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat engkau. Inilah makam tertinggi dalam keikhlasan yang disebut oleh Nabi kita sebagai makam ihsan. Maka oleh kerana itulah sumber ambilan ilmu tasawuf daripada Al-Quran dan sunnah yang dibina oleh para ulama menjadi satu bidang ilmu yang besar yang dipelajari oleh umat sepanjang zaman. Dan ada pun namanya, nama ilmu ni ilmu tasawuf. Tasawuf, saya dah sebut, kalau nak bahas secara ilmiah macam-macam lah makna tasawuf ni kan. Tapi mudah fahamnya, ilmu tasawuf ni adalah ilmu untuk menjernihkan hati, supaya hati kita jadi jernih, jadi bersih daripada segala kotoran maknawi itu sendiri. Wallahu a'lam bis-shawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Any question? Tak ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baru habis pendahuluan, belum lagi habis kita.